أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita surah Luqman, sambungan daripada ayat yang ke-15, dan kita insya-Allah sambung ke ayat yang ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Okay, kita sambung daripada summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Golap semula terlupa tak bagi tahu, dia tak pasang lagi lampu. Boleh Kak Leha pakai teropong sikitlah. Tuan-tuan di belakang boleh nampak nah? Kalau tak nampak, tengok dalam buku kita jugalah, insya-Allah. Sekarang ni kita akan keluarkan dulu supaya kita punya catatan itu tidak berserabut. Keluarkan dulu perkataan yang ada pada isim dan haraf popular yang berada pada diagram yang berwarna pink. Ya, okey. Pertama kita kena keluarkan perkataan summa. Maknanya kemudian dia haraf apa? Cuba tengok grup mana? Summa, aufa, wa. Haraf popular, haraf ataf. Itu sepatutnya 4 perkara itu sangat maklum pada kita sebab dia sangat kerap penggunaan dalam Quran. Haraf ataf. Haraf ataf itu dinamakan kerana fungsinya. Fungsi dia apa? Menyambung ayat, menyambung cerita. Ini adalah sambungan daripada ayat yang kita bincangkan pada minggu lepas. Ilayya, ada 2 perkataan yang kita boleh keluarkan. Pertama apa tuan-tuan? Ila, haraf jar. Dan yang kedua ya. Apa makna ila? Kepada. Ilayya, kepada aku. Maknanya 2 perkataan yang mati. Ya, ila dengan
ya mati, maka ditasydidkan ilayya, kepada aku. Kemudian kita tak payah conteng lagi perkataan kum. Maknanya tuan-tuan, kum, kamu semua. Ini dhamir. Dhamir apa di sini? Munfasil ke muttasil? Muttasil. Dia bersambung dengan perkataan marji'. Marji'ukum. Ya. Kemudian kita kena keluarkan satu perkataan lagi, fa haraf ataf. Apa maknanya? Ataf bukan maka, lalu, ya. Kalau fa maka itu dalam grup istinaf, ya, untuk memulakan ayat, ya. Fa. Kemudian kita kena keluarkan kum. Maknanya kamu semua. Ini dhamir apa ni? Muttasil. Yang saya tandakan X, tuan-tuan pun tandakan X juga, ya. Supaya dia agak senang, tak berserabut. Bima ada dua perkataan. Pertama, bi, maknanya dengan haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Ma, isim mausul tuan-tuan, macam mana nak terjemah? Apa yang. Kenapa ma tidak baris bawah lepas haraf jar? Sebab isim mausul mabni, ya. Dia kebal. Kemudian perkataan yang ni kita mesti keluarkan. Ya, maknanya tuan-tuan, wahai, dia haraf apa? Haraf nida, ya. Dalam grup haraf nida tu satu je saya sertakan, iaitu ya, wahai. Kita kena keluarkan satu di sini tuan-tuan. Apa dia tu? Ya, ya yang ini. Ya, aku, perkataan bunai digabungkan dengan ya mati, aku, anakku, dia jadi ya bunayya. Ila campur ya jadi ilayya. Fi campur ya fiyya. Ala campur ya alayya. Jangan ali pula, alayya. Bariskan di atas macam tu, ilayya bunayya. Kemudian kita dah boleh habiskan. Inna kita kena keluarkan sebab dia termasuk haraf popular. Inna maknanya sesungguhnya. Dia haraf apa tuan-tuan? Taukid. Taukid itu digelarkan dia sebab fungsi dia. Apa fungsi dia? Menegaskan. Inna, qad, la, itu menegaskan. Ha kita kena keluarkan tuan-tuan. Dhamir muttasil, maknanya nya, ia. Untuk lelaki ke untuk perempuan? Ya. Kalau untuk lelaki bunyi macam mana? Inna hu. Kalau untuk perempuan innaha. Untuk engkau lelaki innaka. Untuk engkau perempuan innaki. Okey? Boleh tu nah? Kalau tak boleh kita cakap, kita ulang semula. In ini tidak saya senaraikan, tetapi dia adalah haraf. Haraf apa kita dah belajar sebelum ini? Itu an. Ini kalau in ni haraf syarat, dia adalah haraf syarat. Syarat tu yang ayat tergantung, menjadikan ayat itu tergantung. Nanti kita akan bincangkan. Mithqala habbatin min kita kena keluarkan lagi. Maknanya dari. Haraf jar. Fa ataf. Tolong terjemah tuan-tuan. Fa ataf. Kalau maka pada istinaf, ini ataf, lalu. Okey, fi haraf jar tuan-tuan. Di dalam ya'ti bi haraf jar dengan ha dhamir muttasil nya. Untuk lelaki ke perempuan ni? Perempuan, biha. Kalau untuk lelaki, bihi. Ya je? Apa dia?
in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat. Okey. Panjang pula tu Mana ni? Sebab tak ada komputer ni susah ni. Kena salin semula. Okey, fi sakhratin aw fis sama aw fis samawati. Betul? Aw fil ardi. Allah tak muat. Fil ardi ya ti biha Allah. Okey, baki dia kita sambung Okey, kita keluarkan tuan-tuan atau haraf apa tu? Au haraf ataf dia punya kawan dia 4 tu. Au fi au thumma fa wa. Okey, fi haraf jar, maknanya di dalam au haraf ataf atau fi haraf jar di dalam bi haraf jar, bi dengan ha nya. Okey, jadi maknanya kosong dah, banyak kosong dah kita punya ayat Al-Quran yang kita tidak perlu pun tulis terjemahannya kerana dia sangat maklum. Kalau terlupa sikit-sikit tu rujuk je dalam diagram warna pink tu itu Okey tuan-tuan, kita mulakan daripada summa tuan-tuan. Summa, kemudian ilayya, kepada aku. Okey, jadi sekarang ni dengan formula dulu, summa kita tidak pakai sebagai permulaan ayat. Dia ayat dalam bahasa Arab sama ada dimulakan dengan isim atau dimulakan dengan fi'il. Sekarang ni kita nak mulakan ayat ini dengan ilayya. Ilayya bermakna kepadaku. Ayat itu dimulakan dengan haraf jar. Ada satu formula yang tuan-tuan belajar suatu ketika dahulu. Apabila ayat tu dimulakan dengan haraf jar, maka apa tuan-tuan? Formulanya. Misal kata, contoh dia tidak berubah. Fil fasli. Apa makna fil fasli? Di dalam kelas itu al-ustadu. Abang teringat pun contoh dia. Kenapa dia bagi depan? Ini dipanggil mubtada. Mubtada apa? Yang dilewatkan. Sepatutnya mubtada ke depan, dilewatkan muakhar. Dilewatkan, maka ayat fil fasli jadi khabar apa? Muqaddam. Khabar muqaddam, iaitu khabar itu diawalkan bila ayat itu dimula dengan harf jar. Jadi bermakna di sini dia akan pasti menjadi khabar. Dia mesti jadi predikat dia. Ilayya, mana mubtada dia yang dilewatkan? Yalah, ini ustaz dalam Quran tu. Dalam ayat kita tu, mana dia? Mubtada bagi apa tuan-tuan? Ni. Mana dia? Marji'u. Ni, bagi depan ni. Itulah dipanggil mubtada atau subjek yang dibelakangkan, dilewatkan. Kita boleh terjemah fil fasli al-ustaz, mana di dalam kelas itu ada ustaz itu. Kita terjemah ilayya, kepada aku adalah marji'u. Mana marji'? Tempat kembali.
Ya, marji'ukum, tempat kembali kamu. Kalau saya tanya kenapa dia bagi depan? Sebab dia mubtada. Tapi mubtada yang diakhirkan. Okey. Mubtada. Kalau saya tanya satu lagi, isim ke fi'il ke haraf marji' ni? Tempat kembali. Isim. Apa tanda dia isim? Ada alif lam? Tak ada. Tanwin? Kalau isim itu dibuang alif lam dan tanwinnya, bermakna dia akan menjadi mudhaf. Makna tempat kembali itu nak disandarkan kepada kum. Maka kum mesti jadi mudhafun ilaih dengan formula apa? Dhamir muttasil atau melekat dengan isim. Dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Ni jadi mudhafun ilaih. Ya, sebut dia mudhaf, sebelah dia mesti mudhafun ilaih. Sebab mudhafun ilaih di belakang dia mesti mudhaf. Ya. Dengan syarat kita tengok mudhaf tidak ada alif lam dan tanwin. Kita tak boleh sebut al-marji'ukum. Dan kita pun tak boleh nak sebut marji'unkum. Ya, sebutan yang betul marji'ukum. Dibuang alif lam dan tanwin dia. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Summa ilayya, kepada aku adalah marji'ukum, tempat kembali kamu. Kamu tu siapa tuan-tuan? Cerita dia sebelum ni apa dia? Kalau bapa kamu, mak kamu paksa kamu untuk syirik kepada Allah, boleh ikut tak? Tak boleh. Tetapi walaupun kita tak patuh kepada dia untuk syirik kepada Allah, tapi yang wajibnya sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, naklah mendampingi mereka dengan baik walaupun dia tu kafir. Ya. Tetapi Allah nak bagi tahu summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku adalah tempat kembali kamu. Kamu orang beriman yang buat baik pada ibu bapa dan ibu bapa kamu. Ya, akhir nanti tak sama. Bapa kamu yang kafir masuk neraka, kamu masuk syurga. Tetapi di dunia kamu mesti bagi hak dia. Kat hari akhirat nanti tak dapat nak tolong. Lalu, okey, dah kembalikan kepada Allah. Lalu unabbi'u fi'il apa tu tuan-tuan? Unabbi'u fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Dhamir dia apa? Kalau ada satu sajalah, ana. Ana unabbi'u. Ana mana apa? Saya, aku. Unabbi'u, memberi tahu. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari'. Diagram warna kuning. Ya, fi'il mudhari'. Kalau huwa, bunyi dia macam mana? Huwa yunabbi'u. Bermakna daripada huwa sampai ke bawah penambahan ta mesti jadi tu. Kalau alif mesti jadi kalau nun mesti jadi nu. Semua akan baris depan. Mana huwa yunabbi'u, dia memberitahu, dia akan memberitahu sebab fi'il mudhari'. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari'. Huwa yunabbi'u. Huma yunabbi'ani. Hiya tunabbi'u.
huma, hunna yunabbi'na, anta, anta tunabbi'u, antuma, antum, anti, antuma, antunna, tunabbi'na, ana unabbi'u. Apa makna unabbi'u? Aku beritahu. Nahnu nunabbi'u. Okey, bila kita jumpa perkataan unabbi'u, maka kita akan jumpa fa'il dia siapa tuan-tuan? Fa'il dia tu ialah dhamir tu ana. Au ni mewakili ana. Ana ni siapa? Allah. Kamu akan dikembalikan kepadaku. Tempat kembali kamu adalah kepadaku, dan aku akan bagi tahu. Mana maf'ul bih dia tuan-tuan? Kum. Sebab apa kum jadi maf'ul bih? Apa formula dia? Dhamir melokek dengan fa'il. Ya. Kalau dhamir melekat dengan isim, maka dhamir itu akan jadi mudhafun ilaih, perkataan bersandar. Tapi kalau dhamir melekat dengan fi'il, maka dia jadi maf'ulun bih. Dia yang kena buat perbuatan, dia bagi tahu. Yang melakukan perbuatan siapa? Ana, iaitu Allah. Maf'ulun bih dia yang kena bagi tahu. Kum, kamu. Jangan fikir-fikir panjang. Siapa fikir panjang buat ponek ya. Ya. Apabila dhamir melekat dengan fi'il, mesti dia jadi maf'ul bih. Aku pasti akan bagi tahu kepada kamu. Bi dengan ma, dengan apa yang kuntum. Fi'il apa tu tuan-tuan? Kuntum. Kuntum. Kalau tum tu mesti fi'il madhi. Ya, apa dhamir dia? Antum. Kalau huwa, dia bunyi macam mana tuan-tuan? Kana. Ini sangat penting tuan-tuan. Mesti tuan-tuan cepat menguasai kana ni, sebab dia terlampau banyak penggunaan dalam Quran. Kalau fi'il madhi, ini saya nak bagi tahu dia sefer 1A. Dia jadi fa'ala 1A. Kalau fi'il mudhari' bunyi macam mana tuan-tuan? Yaf'ulu. Kalau fi'il amar akan jadi, tengok betul-betul, uf'ul. Tapi ini adalah fi'il madhi yang di tengahnya ada haraf illah, iaitu apa dia? Apa dia haraf illah di situ? Alif. Kana. Jadi tuan-tuan kalau susah, tuan-tuan rujuk. Ya, sefer 1A yang hujung tengah-tengah dia ada haraf illah. Contohnya muka surat 202. 202. 202, cuba tuan-tuan tengok fi'il madhi dia bunyi macam mana? Tuan-tuan dah buat dah dulu. Fi'il madhi 202. Sana. Apa makna sana? Dia telah memelihara. Fi'il mudhari' dia bunyi apa? Yasunu. Fi'il amar dia bunyi macam mana? Fi'il amar yang atas sekali. Jangan tengok bawah tu, tengok atas sekali. Dia akan jadi sun. Sana, yasunu, sun. Semua orang jumpa jangan tengok line bawah tu, jangan tengok li yasun tu. Tengok yang atas tu sun. Okey, dengan sendiri
dengan ni tuan-tuan boleh kiaskan perkataan kana. Kana mudhari' dia akan jadi yakunu. Kana yakunu, sana yasunu. Okey tuan-tuan, fi'il amar dia akan jadi kun. Mesti kita kuasai cepat-cepat yang ini, sebab dia banyak penggunaan dalam Quran nanti. Dalam ni pun banyak tuan-tuan. Kita kena bincang ni dulu Jadi kana, macam mana nak terjemah kana? Kana ni adalah fi'il madhi, tetapi dia dipanggil naqis, tak sempurna. Dari segi makna dia bukan fi'il madhi. Ya? Macam mana nak terjemah kana? Telah dia. Okey, dia telah. Mana dia fi'il dia? Ya? Kadang-kadang telah menjadi. Kadang-kadang telah berada. Kadang-kadang adalah. Tapi semua ada ia lah. Ia. Dia adalah dia. Satu lagi terjemahan dia, tak payah. Tak payah terjemah sebab susah. Pasang ni semua tak kena, tak payah terjemah. Dan tak terjemah pun dalam bahasa Melayu dia tak cacat, sebab dia fi'il yang tidak sempurna. Dia tidak menunjukkan perbuatan pun. Menjadi, berada, adalah, telah, tak sempurna. Tetapi kita tengok situasi ayat dia, apa yang paling sesuai terjemah dia. Okey, yang ini tuan-tuan kena mahirkan penggunaan fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia serupa macam sana punya pattern. Ikut sana tu kita tuan-tuan dapatlah macam mana nak jalankan fi'il madhi kana. Ya, kalau dah terror tengok diagram warna kuning je. Kalau belum terror lagi tengok buka surat 202. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi kana, boleh? Ikut sana punya pattern tu. Cuba jalankan huwa kana. Huma. Hum. Hiya. Huma. Huma kanata. Hunna. Dia takkan. Cuba tengok baca. Kalau hunna, sunna, dia kunna. Daripada hunna tu dia ke bawah tu semua kun. Okey, semula hunna kunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Kunna. Okey. Jalankan fi'il mudhari' pula atas pattern sana yasunu pula. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yasunu. Sorry. Huwa yakunu. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Hunna yakunna. Okey, anta. Anta takunu. Antuma. Antum. Anti. Takunina. Antuma. Antunna. Ana. Ana akunu. Nahnu. Nahnu nakunu. Okey, kalau fi'il amar bunyi kun. Okey, ambil daripada anta, jangan ambil daripada huwa. Daripada huwa tu kita belajar kemudian. Sekarang ni kita nak dapat daripada anta kun. Apa makna kun?
Jadilah oleh engkau. Itulah yang paling senang nak terjemah. Yang lain tu tengoklah yang sesuai dia. Tu tak betul Belum betul. Betul. Masuk dah? Belum. Okey. Okey. Cuba jalankan. Anta kun. Antuma. Daripada kun, bila antuma tambah waw semula, kuna. Semula anta kun. Antuma. Antum. Antum kunu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Apa makna kunu? Jadilah oleh kamu semua ansarallah, penolong-penolong Allah. Okey, anti kuni. Antuma. Antum. Antunna. Kunna. Okey, tuan-tuan mesti mahirkan macam mana perjalanan kana sampai ke bawah, sebab banyak dalam Quran. Yakunu pun banyak digunakan dalam Quran sampai ke bawah, dan juga fi'il amar kun. Ini juga banyak penggunaan dalam Quran Kita kena mahirkan sebab dia masalah ada harf illah di sini kana. Mudhari' dia waw pula masalah, tapi fi'il amar terus kun, waw dibuang, tapi antuma timbul semula. Antakun, kalau antuma kuna, panjang pula dua harakat semula. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dah jumpa perkataan kuntum. Macam mana nak terjemah kuntum? Dengan ma, apa yang kuntum adalah kamu atau telah kamu ta'maluna. Fi'il apa ta'maluna? Fi'il mudhari', pangkal dia ta, hujung dia waw nun, apa dhamir dia? Cuba tengok, ta pangkal dia, hujung dia waw nun. Kalau hum ya'maluna, antum ta'maluna. Apa makna antum? Kamu semua ta'maluna, kerjakan, lakukan. Okey, cuba tuan-tuan terjemah. Bima, dengan ma, apa yang kuntum, telah kamu, ta'maluna, kamu semua lakukan. Ini fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Dikira fi'il madhi ke mudhari' ni? Ini dikira fi'il madhi. Kalau kita terjemah fa unabbi'ukum, lalu aku akan beritahu kepada kamu semua, bima, dengan apa yang kuntum, telah kamu lakukan di dunia dulu. Bahawa kamu tidak mensyirikkan Allah, tetapi kamu juga telah berbuat baik kepada dua ibu bapa kamu yang kafir. Nah, cerita yang sebelum tu. Jadi maknanya dia ada diandaikan bolehlah. Fi'il mudhari' ni dia ada maknanya boleh dijadikan isim, tapi kita belajar kemudian lah. Tapi bila digabungkan dua ni, kuntum ta'malun, bermakna telah kamu lakukan. Makna dia menggabungkan dua fi'il madhi mudhari' tetapi maknanya madhi keseluruhannya. Yang telah kamu lakukan. Dah masuk isyak dah? Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw